Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi malam 2 Julai 2020. Berita dimulakan dengan penyerahan zakat perniagaan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA yang disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam satu majlis ringkas di Hotel Fairfield Marriott Bintulu hari ini. Cek replika berjumlah RM1 juta itu telah disampaikan oleh Timbalan Pengerusi BDA Haidar Han Hazhar Han kepada Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri telah menghadiri mesyuarat ahli-ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Bintulu ke-82. Dalam majlis berasingan, Datuk Patinggi Abang Zuhari menerima kunjungan hormat daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan hormat itu bertujuan membincangkan projek-projek pembangunan persekutuan di Sarawak dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Berita seterusnya, sebanyak 125 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Sarawak telah mendapat manfaat menerusi pemberian geran daripada Kerajaan Sarawak. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah dalam kenyataan medianya pada Rabu, pemberian geran ini sebagai mengiktiraf sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh NGO khususnya dalam pelbagai aspek kesejahteraan komuniti di negeri ini. 5 NGO telah dijemput sebagai simbolik penyerahan geran NGO di Miri iaitu Dayak Bidayuh National Association Miri Branch, Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Miri, Miri Welfare Generation Crossover Society, Palliative Care Association of Miri dan Persatuan Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa Miri, PIBAKIS. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah turut memberitahu Kerajaan Sarawak bersetuju menukar geran usahawan JWKS kepada bentuk wang tunai iaitu modal pusingan kepada usahawan wanita Sarawak. Geran yang diluluskan itu bertujuan bagi memanfaatkan lebih ramai lagi usahawan wanita yang terjejas di samping memastikan perniagaan kecil dan sederhana dapat bertahan menghadapi cabaran COVID-19. Dalam majlis berasingan semasa majlis penyampaian bantuan bencana kebakaran Semerah Padi pula, Datuk Seri Fatimah memberitahu bantuan yang disalurkan Kerajaan Sarawak dengan julukan Cradle to the Grave mencakupi semua peringkat bermula dari kelahiran bayi iaitu Endowment Fund Sarawak EFS sehingga ke khairat kematian. Saya madah kita benar-benar kita boleh banding dengan negeri lain, boleh banding dengan negara jiran kita. Sini ada kerajaan yang memberi bantuan macam tu, from cradle to grave. Belum lagi sebut pasal bantuan di bawah Jabatan Kebajikan, bantuan bulanan, ya, bantuan untuk ibu tunggal, ya, bapa tunggal, bantuan untuk OKU, pekerja cacat, bantuan macam itu, bantuan bencana. Belum lagi masuk ke siang. Tambahnya, bantuan berjumlah RM10,150 itu disampaikan kepada penerima stam Sukawi selepas rumahnya musnah dalam kebakaran pada 24 Jun lepas menggunakan skim bantuan bencana baru yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Sarawak. Selanjutnya, Menteri Muda Pertanian Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah melawat Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rampangi pada Rabu. Dalam lawatan itu, beliau yang bersama rombongan dari Kementerian Pemberdayaan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan juga pegawai dari Jabatan Pertanian Sarawak mengadakan perbincangan mengenai pengendalian TKPM di Sarawak dalam usaha menggalakkan projek pertanian berskala besar oleh usahawan tempatan dan sektor swasta. Datuk Abdul Rahman turut melawat tempat pemprosesan cili geronong dan ladang kelapa sekaligus mendengar taklimat IoT Internet of Things. Berikutnya, Jabatan Hutan Sarawak JHS kini sedang menumpukan pembangunan ladang hutan bagi memperolehi status persijilan pengurusan hutan dan pada masa yang sama memastikan bahan mentah dapat dibekalkan secara berterusan bagi menampung aktiviti pembalakan dan industri perkayuan di negeri ini termasuk untuk dieksport ke luar negara. Menurut pengarah JHS, Datu Hamdan Mohamad dalam kenyataan media pada Rabu, lebih kurang 1.6 juta hektar tanah berstatus NCR di Sarawak boleh dibangunkan sebagai kawasan ladang hutan untuk menanam pelbagai spesies pokok cepat tumbuh serta tahan terhadap rintangan penyakit.
Dalam pada itu, JHS juga mengalu-alukan penglibatan pelbagai pihak bagi membangunkan penyelidikan dan pembangunan R&D untuk memastikan program restorasi hutan berjaya. Datuk Hamdan menambah, sehingga kini sebanyak 10 kawasan lesen telah dipersijilkan dan beliau mewajibkan semua pelesen untuk mendapatkan status persijilan pengurusan hutan bagi konsesi masing-masing. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak melalui kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Hari ini tiada kes positif dilaporkan, mengekalkan jumlahnya sebanyak 571 kes. Turut dimaklumkan, tiada kes sembuh menjadikan peratusan kes kekal 95.27% bersamaan 544 orang. Selain itu, sebanyak 44 PUI baru direkodkan dan 5 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.